Kalau kita tengok surface, dia banyak tak pertentangan. Tapi apabila kita kaji dasar ke belakang, setengah pemikir Islam mengistilahkan begini. Dia kata, inilah syura moden yang kita kendaki. Dan setengah pemikir Islam, dia kata, bagi dua. Demokrasi ini dia ada falsafah demokrasi, ada sistem demokrasi. Sistem demokrasi itu kita boleh ambil dan bagus, tapi falsafah itu kita tinggal. Kan? Tapi tak semudah itu sebenarnya. Sebab daripada falsafah itulah lahir sistem tu. Jadi sebenarnya kita kena melihat kedua-duanya sekali. Di mana yang bersesuaian dan di mana yang bertentangan. Dan di end kita nak capai apa. Jadi sepatutnya kita ambil di situ. Antara khilaf yang besar perbahasannya dalam bab demokrasi ini adalah siyadah dari segi kedaulatan. Dibincangkan tak? Maknanya siyadatul ummah. Dalam Islam pun ada, tapi siyadatul ummah ataupun kedaulatan rakyat dalam demokrasi mutlak. Sedangkan dalam sistem politik Islam, dia tidak mutlak. Yang siyadah yang seutuhnya adalah Allah yang menentukan yang hak yang pada dasarnya untuk boleh memerintah dan melarang adalah Allah. Kemudian Allah wakilkan kepada ummah. Dari situ dah ada siyadatul ummah kan, untuk memilih siapa sebagai wakil untuk menyuruh dan melarang. Nampak perbezaan dengan maknanya, tapi dalam demokrasi dia mutlak. Tadilah macam contoh tadi, pada katakan 20-30 tahun dulu, orang barat melihat bahawa homoseksual itu suatu benda yang tak betul, tak boleh merosakkan masyarakat. Tetapi hari ini dia rasa itulah kebebasan individu dan kebebasan individu mutlak, maka dia boleh. Maka dia pergi kepada bahawa demokrasi ataupun sistem itu kena support, undang-undang kena support hak itu. Dalam Islam awal-awal lagi bahawa al-hukmu rabbik, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum yang menentukan nilai, adalah Allah je. Yang menentukan kebenaran itu adalah Allah je. Jadi ummah kena follow tu. Pada ummah ni kan, dalam sistem Islam, dia berhak menentukan siapa yang terbaik di kalangan dia untuk memimpin. Kemudian dia wakilkan kepada ahli halli wal aqdi, orang yang pakar di dalam ummah tu, yang terdiri daripada ulama, yang terdiri daripada teknokrat, yang terdiri daripada pemuka-pemuka masyarakat lah, yang menentukan siapa yang terbaik untuk memimpin mereka atas asas wa amruhum syura bainahum. Bagaimana tu ummah boleh tentukan, tapi hasratnya adalah memilih siapa yang terbaik. Demokrasi ada juga memilih siapa yang terbaik, tapi dengan takdir lah ya, dengan latar belakang begitulah ya, berperbezaan. Tetapi memilih yang terbaik untuk mengurus ummah dengan apa? Dengan nilai-nilai yang ditentukan oleh Allah, dengan hukum. Kita bayar dalam istilah yang lain, hukum inil hukmu illa lillah. Tidak ada yang boleh memutuskan hukum melainkan Allah, dan kita hanya boleh syura dalam bab ma la nassa fihi, benda yang tidak ada ditentukan oleh syarak secara spesifik kan. Bagaimana nak urus takbir, macam mana nak menentukan sistem ini dan sistem itu, yang tidak secara khusus ditentukan syarak. Apa yang telah ada secara khusus, hukum-hukum yang diputuskan oleh dalil qat'i subut dan qat'i dilalah, syura tak boleh menentukan benda yang lain dah kan. Nampak tak perbezaan tu? Siyadatul ummah tidak duduk dari situ. Nampak tak? Dia terikat. Kita boleh buat satu istilah, demokrasi siyadatul ummah mutlak, tapi dalamnya adalah muqayyad kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah dan dalam bidang-bidang yang belum diputuskan oleh syariat. Itu dua perbezaan yang besar. Nampak kecil kan? Dia mendasari itu. Jadi di atas itu format ataupun design ataupun sistem yang nak dibentuk mengambil atas. Umpamanya dalam pembahagian kuasa. Contoh, Barat dulu latar belakang dia kuasa agama, kuasa raja menentukan kehidupan. Dalam Islam semua bidang hidup ditentukan, kalau kuasa itulah. Dia tidak ada pemisahan kuasa tu. Hatta katakan Malaysia nak mengambil benda tu, tengok perbezaan. Agama diputuskan oleh negeri. Nampak tak ya? Ada dualisme dalam undang-undang tak? Nampak tak? Dia istilah itu saya kata seolah-olah dia follow macam copy paste tu. Kita tidak mencerahkan semula dan menjadikan nizamul hayah yang menyeluruh.